warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Hak Berkanun ingin membentangkan perbicaraan olok-olok dalam kes pendakwa raya lawan Ibrahim Tan Hakim. Sebenarnya kes ini diadaptasi dari kes sebenar Mahkamah Wong Yufar lawan pendakwa raya tahun 2019. Jadi sinopsis perbicaraan kami adalah seperti berikut. Mangsa iaitu Nur Asfalila merupakan pemegang kad kurang-kurang upaya kerana masalah penglihatan mata dan beliau masih bersekolah. Dan pada suatu hari sebelum kejadian, dia telah beberapa bulan ataupun tahun telah bekerja di restoran tertuduh, iaitu di restoran Selera Simpang. Dan pada hari kejadian itu 9 Julai 2019, majikannya iaitu Ibrahim Tan Hakim yang merupakan tertuduh mempelawa mangsa untuk dihantar pulang dan beliau bersetuju. Tetapi malangnya tidak terus sampai ke rumah. Tertuduh membawa mangsa untuk singgah sebentar di rumah mereka. Apabila sampai di rumahnya dan apabila sampai mangsa mendapati tiada siapa-siapa di rumah. Jadi selepas itu apabila dia ajak turun, mangsa diheret terus masuk ke bilik tidur utama tertuduh. Dan tertuduh telah dirogol dengan begitu kejam. Dan menurut mangsa, ketika kejadian, mangsa dapat melihat kemaluan tertuduh dengan begitu jelas masuk ke dalam kemaluannya. Dan bukan itu sahaja, ketika selesai merogolnya, tertuduh telah memberikan wang sebanyak RM50 dan merakam gambar mangsa dan memberi ancaman jika membuka mulut, gambarnya akan dimuat naik di Facebook. Dan pada 1 Ogos 2019 kemudiannya laporan polis dibuat oleh ibu mangsa. Dan menurut kenyataan ibu mangsa, laporan polis agak terlewat dibuat kerana mangsa membuka mulut agak lambat kerana dan akhirnya membuka mulut kerana beliau takut hamil dan menyuruh ibunya membeli ujian kit kehamilan. Seterusnya pada hari yang sama, Puan Halina iaitu pegawai penyiasat membawa mangsa ke Hospital Selayang. Dan menurut pegawai perubatan iaitu Dr. Megat, beliau mendapati bahawa terdapat kesan koyakan jam 6 hingga 9 pada kemaluan mangsa. Dan pada hari yang sama juga, tangkapan berjaya dibuat dengan segera dan menurut kenyataan tertuduh, beliau mengaku bahawa mendakwa bahawa mustahil untuknya merogol mangsa kerana beliau merupakan pesakit yang pernah diserang angin ahmar dan itu adalah mustahil untuknya merogol, dan kenyataan ini disokong oleh isteri mangsa. Jadi kita nantikan sama ada pihak pendakwaan dalam kes ini berjaya membuktikan prima facie kes atau tidak. Sekiranya berjaya, adakah pihak pembelaan dalam kes ini dengan hujah-hujah mereka dapat membebaskan Ibrahim Tan Hakim atau tidak. Jadi mari kita sama-sama menantikan perbicaraan ini. Jadi nama watak dalam kes ini Hafiz Zaki sebagai Tuan Hakim dan saya sebagai pendakwa raya, sebagai Dr. Megat dan juga jurubahasa, Mat Mustaqimi sebagai timbalan pendakwa raya dan juga sebagai mangsa, Zuhalim Muda bertindak sebagai peguam bela senior dan tertuduh, Cik Aidil bertindak sebagai peguam bela junior dan juga sebagai jurubahasa. Okey, sebutan kes. Di Mahkamah Seksyen Kelang, jenayah nombor BA 42H03 tahun 2019 antara pendakwa raya lawan Ibrahim bin Tan Hakim. Sila tampil ke hadapan sekarang.
Pihak pendakwaan, anda boleh mulakan kes anda sekarang. Baik, Tuan Hakim. Saya Muhammad Abdul Fahimi bin Zumi sebagai pendakwa raya dibantu oleh Man Mustaqimi bin Majalaini yang merupakan timbalan pendakwa raya, dan di pihak pembelaan tertuduh Ibrahim bin Tanaki diwakili oleh Muhammad Zuhaili bin Muda dan Cik Aidil Irfan bin Cik Amirul selaku ketua bela dari firma Tuan Zuhaili dan Aidil. Yang Arif, saya memohon untuk pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh. Silakan. Bahawa kamu Ibrahim bin Tanaki pada 9 Julai 2015 jam lebih kurang 10.30 malam bertempat di bilik rumah nombor 19 Jalan Samarinda 11 Taman Kelang Indah dalam daerah Kelang dalam negeri Selangor Darul Ihsan yang merupakan bilik kepunyaan tertuduh telah merogol seorang gadis Melayu bernama Nur Aspalela binti Fatura, nombor kad pengenalan 040404034557 yang berumur 15 tahun semasa kejadian. Jika disabitkan kesalahan, kamu boleh dihukum bawah Seksyen 376(1)(a) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 20 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dengan izin Tuan Hakim, pihak pendakwaan akan mengemukakan dua orang saksi. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama SP1 iaitu mangsa Nur Aspalela binti Fatura untuk memberi keterangan. Silakan. Nur Aspalela binti Fatura, sila masuk ke kandang saksi untuk memberi keterangan. Sila angkat tangan dan ikut saya. Bahawa saya, nama anda, dengan sesungguhnya dan dengan suci hati mengaku keterangan yang hendak diberikan dalam perkara ini adalah benar dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar-benar belaka. Bahawa saya Nur Aspalela binti Fatura dengan nombor kad pengenalan 040404034557 dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku keterangan yang hendak berikan dalam perkara ini adalah benar dan tidak apa-apa yang tidak benar melainkan benar. Dengan izin Tuan Hakim, Cik Aspalela, bolehkah kamu jelaskan kepada mahkamah apakah tujuan kamu hadir ke sini pada hari ini? Saya hadir untuk memberikan keterangan mengenai pengalaman pahit yang menimpa saya pada bulan Julai 20. Okey, baiklah. Adakah ini sijil lahir kamu? Ya, betul. Tuan Hakim, saya memohon untuk ditandakan sijil lahir ini sebagai Exhibit 1, P1. Okey, Cik Aspalela, berapakah umur kamu pada 9/7/2019? Saya berusia 15 tahun. Boleh kamu ceritakan kepada mahkamah yang mulia ini tentang kejadian yang berlaku pada 9/7/2019? Pada hari tersebut, setelah saya tamat waktu bekerja lebih kurang pukul 10 malam dan nak pulang ke rumah daripada restoran saya simpang, majikan saya telah membawa saya ke rumah dan saya pulang ke rumah dengan menaiki kenderaannya. Dalam perjalanan pulang, majikan saya memaklumkan kepada saya bahawa dia ingin singgah sebentar di rumah untuk mengambil sesuatu. Tapi apabila tiba sahaja di depan rumahnya, majikan saya mematikan kenderaan dan mengarahkan saya untuk keluar daripada kereta. Dan saya tiba-tiba terkejut bila majikan saya mengheret saya masuk ke dalam rumah dan membawa saya ke dalam bilik tidur dan lalu merogoh saya pada mata saya. Okey, adakah ini kali pertama kamu dipelawak oleh majikan kamu untuk dihantar pulang ke rumah? Ya, benar. Biasanya isteri majikan yang menghantar saya pulang ke rumah selepas waktu bekerja. Namun pada hari tersebut, isteri majikan tidak berada di restoran tersebut. Okey, adakah kamu dengan rela menerima pelawakan majikan kamu pada waktu tersebut? Saya tidak boleh menyadari pada malam tersebut dan tidak sangka akan dirogok oleh majikan saya sendiri. Adakah kamu dengan rela hati bersetuju untuk masuk ke rumah majikan kamu pada malam tersebut? Tidak, saya tidak rela. Malah saya meminta kepada majikan saya untuk melepaskan saya dan meminta saya pulang ke rumah. Malangnya dia tidak mendengar perkataan saya.
Adakah terdapat sesiapa lagi di rumah majikan kamu pada ketika kejadian? Tidak ada hanya saya seorang bersama dengan majikan saya. Adakah bilik tidur yang terdapat dalam gambar ini merupakan tempat kamu dirogol? Ya betul, saya dirogol di atas katil tersebut. Tuan Hakim, saya memohon gambar ini ditanda sebagai exhibit P2. Tuan Hakim. Tuan Hakim, boleh saya teruskan? Tuan Hakim, ini merupakan gambar bilik tidur utama OPT Ibrahim Bintanaki yang beralamat di nombor 19 Jalan Samarinda 11, Taman Kelang Indah, 4100 Kelang, Selangor. Asfalila, adakah kamu nampak kemaluan ini masuk ke dalam kemaluan kamu? Saya tidak nampak kemaluan dia masuk dalam kemaluan saya. Namun ketika dia membuka baju dan menolak saya di atas katil, saya nampak dengan jelas kemaluan dia sekeras dan tegang. Kerana bilik tersebut amat jauh. Malah semasa dia merogol saya waktu itu, saya amat sakit sangat. Seperti hendak koyak. Adakah kamu cuba untuk menolak OPT masa dirogol? Ya, saya cuba untuk menolak, tetapi saya tidak berdaya. Dan hanya termampu terbaring lambat di atas katil. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Asfalila. Tuan Hakim, setakat ini dahulu. Soalan saya tidak ada soalan. Baiklah, terima kasih pendahului. Izinkan saya Tuan Hakim. Cik Asfalila boleh beritahu kepada mahkamah pada 9/7/2019 apa yang Cik Asfalila lakukan? Saya pergi ke restoran Sierra Simpang untuk menolong ibu saya yang bekerja di situ sebagai seorang pelayan pelanggan. Boleh kamu tunjuk adakah OKT yang kamu kenali sebagai Encik Ibrahim ada di sini? Ya, ada yang baju warna oranye tu. Bilakah kejadian tersebut? 9 Julai 2009. Adakah kamu pergi ke sana secara rela? Ya, secara rela untuk menolong ibu saya. Pukul berapakah anda pulang daripada restoran tersebut? Rasanya sekitar 10 malam. Cik Asfalila, sebentar tadi Cik katakan bahawa Cik sampai ke rumah pada malam itu tepat pukul 10.30 malam. Bermakna Cik Asfalila telah bersama Encik Ibrahim dalam tempoh masa 30 minit. Boleh Cik Asfalila ceritakan lagi bagaimana kejadian tersebut? Bantahan ya Arif. Soalan seperti ini akan meletakkan masa melalui siklus yang sama sekali lagi. Mengenalkan kembali kejadian ngeri. Bantahan ditolak. Bantah, ya? Bantahan ditolak. Pihak pembela berhak untuk menyoal. Teruskan pihak pembela. Cik Asfalila, dalam kereta tertentu, pada bahagian manakah berlakunya tuduhan rogol tersebut? Tuan, kertas dakwaan jelas mengatakan tuduhan rogol berlaku di bilik tidur Encik Ibrahim. Cadar yang berbekas air mani diambil di tempat kejadian. Laporan makmal forensik memastikan yang bekas air mani di atas cadar itu milik OKT. Air mani lelaki di atas cadarnya sendiri, apa yang membuktikan terjadinya kejadian rogol? Ya, selain daripada bekas air mani, helaian rambut Cik Asfalila turut dijumpai di atas katil. Baiklah pendakwa, bagi saya habiskan soalan dahulu terhadap saksi. Mohon izin Tuan, saya ingin membuat pemeriksaan semula terhadap Cik Asfalila. Cik Asfalila, kenapa kamu pergi ke bilik Encik Ibrahim pada awalnya? Dia masa saya. Bagaimana? Adakah dia menolak kamu, menarik kamu? Bagaimana? Dia menarik tubuh saya sehingga tercampur dan menyeret saya ke bilik tidur. Mengapa kamu tidak menjerit dan menimbulkan kekecohan? Saya sedang menjerit. Yang peliknya Tuan Hakim, mengikut laporan polis, jiran-jiran tidak mendengar pertunjukan Cik Asfalila kerana
Restoran itu sebenarnya terletak di kawasan perumahan teres. Naik. Just Panela, sila beritahu mahkamah ini apa yang OKT lakukan setelah menyeret kamu ke bilik tidurnya. Bantahan Arif. Mengganggu mangsa. Tuan Hakim, saya membantah bantahan terdakwa. Dia sengaja mencuba untuk menurunkan momentum soal jawab saya. Jika pendakwa raya meminta buktiran, perkara tersebut tidak dianggap gangguan. Dan jika peguam bela meminta buktiran, dianggap gangguan. Sila teruskan peguam bela. Jadi beritahu kami, Cik Aspalela. Seterusnya dia menanggalkan sama saya. Dia terus menanggalkan seluar kamu selepas menyeret kamu ke bilik tidur. Ya, Kamu tidak meronta, menolak atau menendangnya. ada. Mana kesemuanya sudah saya buat. Tapi apakah daya? Kodrak seorang perempuan sama dengan seorang lelaki tu ada. Tapi Tuan Hakim, semua ini amat mustahil dalam masa 30 minit. Termasuk untuk mangsa menanggalkan baju, memakai baju dan dihantar pulang oleh majikannya. Terutamanya apabila perempuan itu menolak dan berlakunya pergelutan. Izinkan saya Tuan Hakim untuk mencela. Peguam bela. Adakah kecederaan yang dialami mangsa pada bahagian peha dan koyakan di bahagian faraj menyebabkan adanya persetujuan? Jelas sekali Aspalela dia. Ya, saya ambil maklum tentang perkara itu. Baik, itu sahaja dari pihak pembelaan untuk ditanyakan kepada saksi pertama pembelaan. Terima kasih peguam Mohon bela. izin. Okay, teruskan pendakwa raya. Okay, saya ingin melakukan pemeriksaan semula terhadap mangsa Arif. Cik Aspalela, kenapa kamu menanggalkan pakaian kamu dan membiarkan majikan kamu merogol kamu? Dia memaksa saya. Saya dah kata tidak mahu tapi dia still mengugut saya. Dia masih mengugut saya. Mengugut? Mengugut kamu? Apakah ugutan yang diberikan oleh majikan kamu tu? Dia mengugut untuk mementingkan saya dan ibu saya daripada kerja serta-merta. Kenapa kamu tidak memalukan kepada siapa termasuk ibu kamu selepas kejadian tersebut? Majikan saya mengugut untuk buat naik gambar bokeh saja yang dia ambil ketika dia merogol saya di Facebook. Dia juga ada memberikan wang sebanyak RM50 kepada saya supaya tidak memberitahu siapa mengenai kejadian rogol tersebut. Jadi kenapa kamu buat laporan pada 1/8/2019? Laporan hanya dibuat setelah saya menceritakan perkara ini pada ibu saya. Selepas saya meminta ibu saya untuk memberikan test kit untuk pregnancy test. Saya bimbang saya hamil setelah 1 bulan selama lebih. Itu saja. Okey, baiklah Cik Aspalela. Kamu boleh jumpa kepada kamu. Terima kasih. Yang pemeriksaan. Tuan Hakim, pihak pendakwaan ingin memohon kebenaran mahkamah yang mulia untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua, iaitu Dr. Megat Adli dan bin Megat Shah yang merupakan doktor pakar obstetrik dan ginekologi di Hospital Selayang untuk memberikan keterangan. Sebelum saya melanjutkan pemeriksaan, mohon Tuan Hakim untuk merujuk laporan perbuatan yang direkam oleh SP3 yang ditanda sebagai SP3. Teruskan pendakwa raya. Berbahasa. Dr. Megat Adli bin Megat Shah, sila masuk ke kandang saksi untuk memberikan keterangan. Sila angkat tangan dan ikut saya. Bahawa saya, nama anda, dengan sesungguhnya dan dengan suci hati mengaku keterangan yang hendak diberikan di dalam perkara ini adalah benar dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar-benar belaka. Baik.
bahawasanya saya, Gad Adli bin Megat Shah, berkat pengenalan 851227107955 dengan sesungguhnya dan suci hati berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan suatu pembicaraan ini adalah benar dan tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Baik, Dr. Megat. Untuk soalan pertama, bolehkah kamu ceritakan sedikit mengenai kelayakan dan kepakaran kamu? Ya, Tuan Hakim, saya merupakan graduan jurusan perubatan daripada University of Chester, United Kingdom, dan seterusnya menyambung pengajian dan doktor falsafah di University of Leeds, UK, khusus dalam bidang pesakit puani. Saya juga berkhidmat sebagai doktor pakar di Hospital Selayang di Unit Obstetric dan Gynecology selama lebih 8 tahun. Saya juga kerap dijemput untuk memberi ceramah berkaitan dengan sakit puan di seminar dalam dan luar negara, dan saya juga pernah memberi keterangan di mahkamah dan percakapan dalam pemeriksaan sebagai pegawai perubatan lebih dari 15 kali. Jadi setakat ini masih tak ada lagi keraguan tentang penerimaan keterangan saya. Baiklah, sudah jelas. Untuk soalan seterusnya, bolehkah Dr. Megat beritahu mahkamah, adakah benar doktor menerima pesakit bernama Nur Aspalela binti Fatura pada 1 bulan 8 2019? Ya, benar. Pada tarikh tersebut, iaitu pada jam lebih kurang 11 pagi, ketika saya sedang bertugas di Hospital Selayang, saya telah menerima pesakit bernama Nur Aspalela binti Fatura yang dibawa oleh Inspektor Halina. Saya diberitahu bahawa pesakit merupakan mangsa kes rogol dan penama adalah mangsa. Saya meminta Inspektor Selina meninggalkan kami dan saya mula membuat pemeriksaan lanjut. Saya juga diberitahu oleh mangsa bahawa beliau telah dirogol oleh bosnya. Jadi, apakah hasil dapatan Dr. Megat terhadap pemeriksaan yang dibuat? Mohon mencelah, Tuan Hakim. Ditolak, sila duduk Peguam Bela. Ya, silakan Dr. Megat, teruskan. Ketika saya melakukan pemeriksaan pada kemaluan mangsa, saya mendapati selaput darah Aspalela telah koyak, dan koyakan tersebut ialah koyakan lama dari jam 12 hingga jam 9. Selaput darah Aspalela juga sudah tiada pada bahagian berkenaan. Jadi boleh saya tahu bagaimanakah reaksi Aspalela sepanjang doktor melakukan pemeriksaan? Aspalela boleh bercerita dengan baik. Saya faham perkara yang diceritakannya. Cerita mangsa dirogol konsisten dengan kecederaan pada selaput darah yang dialaminya. Oh, okey. Jadi adakah ada apa-apa perkara lain yang mangsa beritahu doktor secara peribadi berkenaan kejadian atau maklumat lain yang doktor ingin kongsikan kepada mahkamah? Aspalela ada mengadu yang beliau takut hamil kerana sudah lama tidak datang haid. Selain beliau ada yang beritahu bahawa kejadian bos merogolnya sudah banyak kali pada bulan Julai saja. Jadi adakah Aspalela hamil? Oh, tidak. Aspalela hanya mengalami minor amenorrhea. Itu penyakit tidak datang haid pada waktu sepatutnya kerana mengalami kelainan perasaan. Okey, terima kasih Dr. Megat. Itu sahaja daripada saya, Tuan Hakim. Terima kasih. Mohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk saya melakukan pemeriksaan balas terhadap ST2. Ya, silakan Peguam Bela. Dr. Megat, sebentar tadi doktor ada menyatakan bahawa selaput darah mangsa sudah tiada dan terdapat kesan koyakan lama. Setujukah jika saya katakan bahawa berlakunya koyakan dan kehilangan selaput darah boleh terjadi akibat faktor lain? Sebagai contoh, perkara sedemikian boleh terjadi akibat sering melakukan kerja-kerja lasak. Jadi adakah doktor setuju dengan kenyataan saya ini? Ya, setuju. Dr. Megat ada menyebutkan sebentar tadi bahawa Aspalela boleh bercerita dengan baik ketika ditanya. Maksud saya emosi mangsa adalah dalam keadaan baik. Benar? Benar, Tuan. Jika begitu, adakah Dr. Megat setuju bahawa kebiasaan mangsa rogol akan mengalami gangguan stres
pasca trauma ataupun post traumatic stress disorder. Setuju. Semasa doktor melakukan pemeriksaan atas mangsa, adakah doktor mendapati ada kesan kecederaan pada bahagian badan mangsa seperti mungkin ada kekerasan, ya ataupun tidak? Menurut pemeriksaan saya, Maaf, dapati- soalan saya ringkas, ya ataupun tidak? tidak. Saya sudah selesai, Tuan. Tuan Pendahulu Raya, ada apa-apa soalan lagi yang kamu ingin ajukan kepada saksi Dr. Begat? Ya, ada Tuan Hakim. Saya ingin melontarkan beberapa soalan untuk kepastian. Dr. Begat, adakah Dr. benar-benar yakin bahawa kecederaan serius pada kelamin Asperella adalah bukan disebabkan faktor lain tetapi kesan daripada wujud unsur jenayah khususnya kes rogol? Ya, saya yakin bahawa terdapat unsur jenayah rogol dalam hal ini kerana penceritaan Asperella adalah begitu konsisten dengan koyakan serius pada kepalanya. Oh, baik. Jadi adakah Dr. Begat bersetuju dengan kenyataan saya bahawa kesan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma atau dengan izin post traumatic stress disorder tidak kekal lama seperti kesan kecederaan fizikal? Ya, saya setuju. Jadi sekiranya begitu, adakah doktor benar-benar yakin bahawa keroyokan pada kemaluan mangsa adalah disebabkan rogol walaupun mangsa tidak mengandung PTSD? Ya, saya yakin. Terima kasih Tuan Hakim, saya tiada soalan lagi. Mohon dilepaskan saksi pendakwaan SP2. Baiklah. Pihak pendakwan, anda boleh mulakan sesi pergulungan pendakwaan sekarang. Terima kasih Arif. Dengan izin Arif, seperti yang mahkamah yang meluas sedia maklum, pihak pendakwaan menanggung beban pembuktian untuk membuktikan sesuatu dakwaan sehingga ke tahap bangkit kes sebelum sesi pembelaan dijalankan. Prinsip ini jelas telah diuraikan dalam 3 kes daruan iaitu kes Loy Koi Chai dan lain-lain melawan pihak pendakwa raya, kes Balachandran melawan pihak pendakwa raya dan kes pendakwa raya melawan Muhammad Nazir bin Abu Bakar 2005. Dan ini juga selari dengan peruntukan bawah Seksyen 180 Kanun Tercegah Jenayah. Dan untuk sesuatu dakwaan kes rogol bawah Seksyen 376 Kanun Kesesaan, pihak pendakwaan telah membuktikan kesemua 3 elemen yang termaktub bawah Seksyen 375 Kanun Kesesaan. Antaranya ialah yang pertama, persetubuhan telah berlaku di antara lelaki iaitu orang kena tuduh dan wanita, si mangsa. Dan elemen kedua, telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan mangsa. Dan yang ketiga, persetubuhan mestilah berlaku menepati perihal-perihal yang termaktub di antara subsection A sehingga subsection G. Jadi dakwaan yang paling sesuai dalam kes ini mengikut khidmat pendakwa raya ialah bawah section G iaitu persetubuhan telah berlaku dengan kerelaan atau tanpa kerelaan mangsa yang bawah 60 tahun semasa kejadian. Jadi yang aneh, kesemua ketiga-tiga elemen ini perlu dibaca secara bersama ada berhubungan dengan izin conjunctively. Seterusnya pihak pendakwaan akan menerangkan kepada mahkamah kesemua elemen dan membuktikan yang kes di hadapan ini menepati kesemua elemen yang dimaksudkan untuk mencapai prestasi kes. Jadi untuk elemen pertama ialah persetubuhan telah berlaku di antara keduanya. Pihak pendakwaan perlu membuktikan melampaui keraguan munasabah yang persetubuhan benar-benar berlaku. Berdasarkan kes ahli melawan pendakwa raya 1967 dan kes Rizwan binti Muhammad Burhan, bukti dibawa oleh pengadilan membuktikan yang persetubuhan memang berlaku mestilah disokong oleh bukti yang menyokong atau dengan izin corroborative evidence. Dalam kes ini kita dapat lihat dan keterangan mangsa sangat konsisten maupun ketika pembicaraan dan ketika aduan ditanya. Selain itu, keterangan mangsa mengenai kejadian rogol bertepatan seperti yang ditulis oleh SP2 yang merupakan doktor perubatan di laporan perubatannya. Lebih-lebih lagi itu adalah kecederaan yang dialami di kemaluan mangsa. Ini bertepatan dengan prinsip rakam dalam kes Ahmad Faizal Andi bin Aulad Andi dan lain-lain melawan pihak pendakwa raya. Mahkamah mengatakan sebarang bukti oleh doktor perubatan yang dikemukakan di mahkamah adalah benar selagi tidak dicabut oleh pihak pembelaan. Oleh itu tidak ada di sini bahawasanya persetubuhan antara mangsa dan etik memang benar-benar berlaku kerana terdapat bukti yang menyokong. Seterusnya untuk elemen yang kedua, intercourse dengan izin merupakan hal yang terpenting untuk dibuktikan. Untuk kata yang Arif, semua tersebut tidak diterangkan dalam jelas dalam undang-undang. Mahkamah ini dalam kes Nata 1923 menyatakan termasukkan sedikit dalam mana dalam pada
Dan Indonesia juga ada amanah yang dilakukan di segi India, termasuk dalam kes Seong Yu Hoi melawan pihak pendakwa raya dan kes Razi bin Amin melawan pihak pendakwa raya, iaitu yang Arif menegaskan dalam kes Rogol, identiti Rogol dan persetubuhan lebih mustahak berbanding kemasukan yang sedikit pun sudah mencukupi untuk dibuktikan bersalah. Dibandingkan dengan kes sekarang, saya nak dirang bahawasanya kemasukan telah dilakukan oleh OKT ke dalam kemaluan mangsa. Ini bertepatan dengan laporan perubatan yang merekodkan koyakan pada selaku udara di bahagian jam 9 sehingga 12 dan koyakan dan selaku udara sendiri sudah tidak mempunyainya. Selain itu, pada masa kejadian, masa juga telah melihat dengan jelas kemaluan OKT yang tegang memasuki kemaluan mangsa kerana keadaan bilik tidur yang agak terang ketika itu. Masa juga menangis dan menjerit kesakitan apabila kemasukan berlaku. Dan setelah itu masa juga melihat cair putih yang dipercayai air mani keluar daripada kemaluan OKT setelah dikeluarkan daripada kemaluan mangsa. Dan berdasarkan keterangan mangsa sudah dibuat di mahkamah yang penting ini, pihak dakwaan melihat keraguan yang munasabah boleh ditimbulkan oleh pembelaan bahawasanya kemasukan oleh kemaluan OKT ke dalam kemaluan mangsa sememangnya terjadi. Mengambil kira keterangan yang konsisten dibuat oleh mangsa semasa laporan polis dibuat dan semasa perbicaraan walaupun digugat oleh pihak pembelaan. Tapi itu mahkamah juga perlu mengambil kira akan keterangan mengikut keadaan atau dengan izin circumstantial evidence oleh si mangsa sememangnya bertepatan dengan pengalaman yang dialami oleh mangsa. Untuk parti yang terakhir, pihak pendakwaan tidak perlu membuktikan kerelaan atau bertentangan kemahuan mangsa jika si mangsa berumur 16 tahun ke bawah. Ini bertepatan dengan prinsip yang dilakukan dalam kes Jamaluddin bin Hashim melawan pihak pendakwa raya. Yang dalam kes ini menegaskan bahawa dakwaan bahawa saksi syar'i tidak memerlukan persetujuan wanita untuk dibuktikan. Ini kerana persetujuan mereka tidak terpakai. Jikalau berlaku persetujuan antara mereka, maka rogol berkandung boleh dikenakan ke atas mana lelaki. Mereka ada yang ikatan yang sah. Bukan ke atas pihak pendakwaan hanyalah cukup dengan membuktikan yang mangsa berumur 16 tahun ke bawah semasa kejadian berlaku. Dalam kes ini mangsa jelas yakin bahawasanya dia berumur 15 tahun semasa kejadian seperti yang diutarakannya dan semasa pemeriksaan utama. Penjelasan ini juga disokong oleh STB yang ditanda sebagai P1 iaitu surat amaran mangsa. Dan kesimpulannya yang Arif pada khidmat pihak pendakwaan, kes ini telah mencapai tahap 15 kes. Pihak itu belum menyedari diri. Ini kerana kesemua elemen dalam Seksyen 35 telah dipenuhi. Oleh itu kami memohon budi bicara mahkamah untuk menerima pendakwaan ini bahawa dan meneruskan kes ke sekian. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih pendakwa raya. Setelah meneliti pertuduhan yang dibacakan terhadap orang kena tuduh, PKT, saya, Hakim Mahkamah Session berpuas hati bahawa tertuduh memahami intipati dan akibat pertuduhan tersebut terhadap OKT. Oleh itu, pertuduhan yang dibuat adalah selamat dan menepati kehendak Seksyen 152, Seksyen 153 dan Seksyen 154 Kanun Tata Cara Jenayah. Mahkamah juga memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan satu kes prima facie terhadap tertuduh bagi pertuduhan di bawah Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Perincian alasan penghakiman akan diberikan setelah tamat sesi pembelaan. Oleh itu, mahkamah memerintahkan tertuduh Ibrahim bin Tanaki untuk membela diri. Tertuduh mempunyai 3 pilihan, iaitu untuk memberikan keterangan bersumpah dari kandang saksi, memberi keterangan tidak bersumpah dari kandang tertuduh atau berdiam diri. Satu tarikh akan diberikan kelak untuk pihak pembelaan mengemukakan saksi pembelaan. Pada mahkamah, sidang mahkamah ditangguhkan. Tuan Hakim, pihak pembelaan memohon kebenaran untuk memanggil saksi pembelaan yang pertama iaitu OKT Ibrahim bin Tanaki untuk memberikan keterangan. Mahkamah memberikan kebenaran. Silakan. Tuan Ibrahim Tanaki, sila masuk ke kandang saksi untuk memberi keterangan. Sila katakan dari saya bahawa saya nama Tuan
dengan sesungguhnya dan dengan secara hati mengaku keterangan yang hendak diberikan dalam perkara ini adalah benar dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Bahawa saya Ibrahim bin Tanaki, nombor kad pengenalan 850-101-034-558 dengan sesungguhnya dan dengan suci hati mengaku keterangan yang hendak saya berikan di dalam perkara ini adalah benar dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar berlaku. Izinkan saya Tuan Hakim, Encik Ibrahim sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan Encik. Nama saya Ibrahim bin Tanaki, umur 35 tahun, saya pemilik restoran Selera Simpang. Baiklah, apakah tujuan Encik dipanggil ke mahkamah hari ini? Untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang berlaku pada 9 bulan 7 2018. Baiklah, Encik boleh beritahu kepada mahkamah pada 9 Julai 2018 pukul 10 malam apakah yang dilakukan oleh Encik? Pada waktu kejadian, saya pergi berjumpa dengan kawan saya di kedai kopi untuk membincangkan potensi mengembangkan bisnes restoran saya ke peringkat antarabangsa. Kami bersembang sehingga pukul 11 malam. Kemudian saya pulang ke rumah untuk menemani isteri saya. Oh, di manakah terletaknya kedai kopi tersebut? Kedai tersebut terletak berdekatan dengan Masjid Jamil. Jarak perjalanan mengambil masa selama 15 minit dari restoran saya. Adakah rakan kamu bersedia untuk memberikan keterangan jikalau dipanggil ke mahkamah sebagai alibi? Oh, tidak pasti kerana sekarang beliau berada di dua negara, iaitu di Jepun. Beliau menetap di sana bersama keluarganya. Beliau datang ke Malaysia hanya untuk urusan kerja. Baiklah, berbalik kepada isu utama. Adakah Encik kenal dengan Cik Aspalela? Ya, dia bekerja dengan saya sejak 2 tahun lepas untuk tolong ibunya di kedai saya. Baiklah, saya ambil maklum akan hal itu. Berbalik pada masa kejadian, adakah kamu menghantarnya pulang pada hari tersebut? Oh tidak, pada hari-hari tertentu saya sememangnya akan menghantar dia pulang ke rumah pada pukul 10 malam selepas waktu bekerja. Namun begitu, pada hari tersebut saya menghantar dia dalam keadaan tergesa-gesa kerana saya hendak berjumpa dengan kawan saya. Ini bermakna kamu sering menghantar beliau ke rumah pada waktu malam? Betul? Ya, betul. Kerana saya baik dengan ibunya dan saya difahamkan bahawa dia mempunyai masalah penglihatan. Jadi saya kasihan padanya untuk membiarkan dia pulang sendirian. Sepanjang kamu menghantarnya pulang, adakah kamu akan terus menghantarnya pulang atau singgah sebentar di rumah kamu? Selalunya saya akan terus menghantarnya pulang di rumah kecuali jika bersama isteri. Jika saya bersama isteri, saya akan singgah di rumah sekejap untuk menghantarnya dahulu. Baiklah, sekarang saya ingin mengalihkan persoalan untuk isu seterusnya. Mengikut laporan kesihatan bertarikh 1 Ogos 2012, Encik telah didiagnosis mengidap penyakit angin ahma peringkat ketiga. Adakah benar laporan tersebut? Ya, benar. Dengan izin Yang Arif, saya mohon laporan ini ditandakan sebagai Exhibit 1. Baiklah, teruskan. Baiklah, terima kasih Tuan Hakim. Apakah kesan sampingan yang anda hadapi daripada serangan penyakit angin ahma tersebut? Oh, banyak. Salah satunya ialah mati pucuk. Daripada terkena serangan angin ahma, kemaluan saya tidak boleh naik. Dan saya juga tidak boleh reaksi. Akibatnya saya mengadakan hubungan seks. Ini boleh disahkan oleh isteri saya sendiri. Baiklah, terima kasih Encik Ibrahim. Setakat ini dahulu untuk sesi kali ini. Saya tiada soalan lain Tuan Hakim. Terima kasih pihak pembelaan, pembela. Pihak pendakwaan, anda boleh memulakan sesi
pemeriksaan balas sekarang. Terima kasih Arif. Izinkan saya Arif. Berkenaan dengan peristiwa yang Encik Ibrahim nyatakan berlaku semasa kejadian, adakah benar Encik Ibrahim berada di tempat lain semasa kejadian berlaku? Adakah benar pernyataan itu? Benar, saya berada di tempat lain. Oh, jadi adakah terdapat bukti lain selain daripada kawan anda untuk mengesahkan pernyataan yang anda tidak berada di tempat kejadian semasa kejadian berlaku? Tidak pasti. Okey, jadi jikalau begitu, setujukah kalau saya katakan yang keberadaan kamu di kedai kopi semasa kejadian tidak benar sama sekali? Kerana ketiadaan bukti untuk jadikan bahan sokongan termasuk dalam rakan kamu. Oh, tidak setuju. Oh, jadi baiklah. Seterusnya berkenaan dengan dakwaan mati pucuk. Adakah anda ada melakukan pemeriksaan di klinik atau di hospital untuk mengesahkan dakwaan tersebut? Tidak. Saya hanya merawat melalui rawatan tradisional. Jadi kenapa anda tidak mendapatkan rawatan di klinik atau hospital, malah memilih rawatan tradisional? Pertamanya, di klinik dan hospital agak mahal. Di samping itu, saya juga tidak percaya akan rawatan moden lagi yang melibatkan hal batin. Okey, jadi sekiranya begitu, setujukah jika saya katakan yang dakwaan mati pucuk hanyalah rekaan semata-mata? Kerana anda menolak untuk mendapatkan rawatan di klinik atau hospital yang diiktiraf. Di samping itu, ketiadaan rekod perubatan yang diiktiraf mengenai mati pucuk juga akan membuatkan mahkamah yang mulia tidak dapat memegang kata-kata anda. Adakah anda setuju dengan pernyataan saya? Oh, tidak setuju. Laporan perubatan mengenai serangan angin ahmar sudah mencukupi untuk dijadikan sandaran yang saya mengalami mati pucuk. Okeylah, saya maklum. Jadi beradih kepada soalan berikutnya, bagaimanakah status hubungan anda bersama isteri anda dalam masa terdekat ini? Abang tahan Yang Arif, soalan ini berkaitan dengan privasi anak guam saya dan kehidupan peribadinya dan langsung tidak relevan dalam kes ini. Oh, macam mana Arif? Soalan ini sangat relevan untuk menentukan status hubungan mereka, khususnya dalam dakwaan tidak mengatakan seks. Soalan ini sangat penting Arif. Bantahan ditolak, sila teruskan. Terima kasih Arif. Sila teruskan. Belakangan ini, hubungan kami agak suam kuku. Ini kerana dengan Rosso. Selain itu, dia juga ada menuduh saya curang dengan perempuan lain. Padahal, penat saya nafikan. Ditambah pula dengan kehilangan tenaga batin. Dan dia masih meragukan saya. Okey, kalau begitu, setujukah saya jika saya katakan anda berdua tidak melakukan hubungan seks kerana hubungan anda berdua tidak begitu baik? Bukan disebabkan mati pucuk. Oh tidak benar sekali. Ini kerana sebelum saya diserang, sebelum saya diserang angin ahmar, hubungan kami juga sudah tidak baik. Tetapi kami masih berhubungan badan. Baiklah, saya ada soalan lagi untuk Ya Arif. Baiklah, terima kasih Pendawa Raya. Pihak pembelaan, peguam bela ada apa-apa lagi untuk soalan, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi ini? Yang Arif, pihak pembelaan tiada soalan untuk saksi ini. Sekiranya tiada soalan, peguam bela ada saksi lain untuk sesi pembelaan? Tiada, ya, Tuan Arif, Tuan Hakim. Sekiranya peguam bela tiada saksi lain, maka saya memerintahkan peguam bela untuk memulakan penggulungan hujah sekarang. Baiklah, izinkan saya Tuan Hakim. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam kes ini, terdapat beberapa bukti yang masih samar mengenai liabiliti jenayah anak ugam kami. Tuan Hakim, izinkan saya untuk merujuk kepada kes PP lawan Zainal Abidin bin Ismail 1987 2MLJ muka surat 741. Mengikut fakta kes ini, defendant tidak mengalami sebarang ereksi sewaktu kejadian robel itu berlaku. Oleh itu, tiada sebarang ereksi pada kemaluan defendant menyebabkan mustahil untuk berlaku persetubuhan. Tambahan pula, dalam kes ini, mahkamah mendapati keterangan saksi
adalah janggal dan tidak kredibel dan boleh dipercayai kerana terdapat pelbagai keraguan terhadap kenyataannya. Akhirnya, mahkamah dalam kes ini memutuskan bahawa defendant tidak bersalah dan dibebaskan. Terdapat 3 faktor utama yang ingin saya bawakan ke perhatian Tuan Hakim. Pertama, terdapat keraguan terhadap kebolehpercayaan mangsa untuk memberikan keterangan dalam mahkamah ini kerana beliau mempunyai masalah penglihatan serta merupakan pemegang kad OKU. Perkara ini menyebabkan berlaku pertikaian terhadap objek yang dilihat oleh mangsa sama ada benar-benar objek itu adalah alat sulit OKT ataupun objek lain. Malah Tuan Hakim, beliau juga tidak nampak kemaluan OKT dengan pasti dan jelas memasuki kemaluannya sewaktu kejadian rogol itu berlaku. Kedua, Tuan Hakim, berdasarkan keterangan saksi pembelaan 1, OKT sendiri telah mengalami mati pucuk. Perkara ini berlaku selepas OKT sendiri mengalami serangan angin ahmar pada tahun 2012 berdasarkan dokumen perubatan yang telah dikemukakan pada mahkamah. Sejak daripada itu, kemaluannya tidak pernah mengeras, malah tidak dapat mengadakan hubungan kelamin dengan isterinya sendiri. Perkara ini menyebabkan adalah mustahil untuk OKT melakukan serangan seksual dan merogol mangsa. Ketiga, Tuan Hakim, tiada penemuan air mani OKT dalam kemaluan mangsa. Hanya terdapat kesan koyakan pada selaput dara mangsa. Malah, Tuan Hakim, kesan koyakan ini boleh terjadi disebabkan pelbagai faktor lain dan tidak semestinya hanya berlaku kerana kejadian rogol yang kononnya dialami oleh mangsa dan dirogol oleh anak guam kami. Sehubungan dengan itu, OKT tidak memenuhi elemen actus reus dengan izin. Yang kedua, dalam Seksyen 375 Kanun Keseksaan yang memerlukan persetubuhan untuk berlaku dengan cara memasukkan alat kelamin pukul ke dalam alat kelamin si mangsa. Apabila perkara sedemikian berlaku, barulah OKT boleh dijatuhi hukuman dalam Seksyen 376 Kanun Keseksaan atas kesalahan merogol mangsa bawah umur. Namun begitu, berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam mahkamah ini, kemasukan alat kelamin OKT ke dalam kemaluan mangsa adalah amat mustahil untuk berlaku kerana OKT tidak boleh mengalami ereksi. Ternyata pihak pendakwa raya gagal mengemukakan kes mereka di luar keraguan munasabah. Oleh hal demikian, pihak pembelaan memohon kepada mahkamah yang mulia ini untuk membebaskan anak guam kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih barisan pendakwa raya dan peguam bela. Mahkamah menetapkan bulan harapan untuk mengumumkan keputusan rasmi kes ini. Sidang mahkamah ditangguhkan. Sesi penghakiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Timbalan Pendakwa Raya, barisan peguam pihak pembelaan dan hadirin hadirat sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya akan membacakan keputusan rasmi kes ini dan alasan penghakiman saya secara ringkas. Alasan penghakiman secara terperinci akan diberikan secara bertulis kepada pihak pendakwaan dan pihak pembelaan. Telah mendengar keterangan daripada pihak pendakwaan dan pihak pembelaan, mahkamah berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan satu kes prima facie terhadap tertuduh bagi pertuduhan di bawah Seksyen 376 kurungan 1 Kanun Keseksaan. Berdasarkan peruntukan Seksyen 375 Kanun Keseksaan, pihak pendakwaan telah membuktikan intipati pertuduhan kesalahan rogol bagi pertuduhan dalam kes masa, iaitu yang pertama, telah berlaku persetubuhan di antara tertuduh dan SP1 iaitu mangsa, terdapat kemasukan kemaluan tertuduh ke dalam kemaluan SP1 dan persetubuhan
antara perayu dan SP1 antara tertuduh dan SP1 berlaku dengan kerelaan atau tanpa kerelaan SP1 yang berumur bawah 16 tahun semasa kejadian. Mahkamah mengambil maklum berkenaan pujahan pengguam bela yang membangkitkan isu ketiadaan air mani di dalam kemaluan mangsa dan hanya terdapat kesan koyakan pada selaput dara mangsa. Mahkamah merujuk huraian yang terkandung dalam Seksyen 375 yang menyatakan dengan jelas kemasukan dengan izin penetration adalah memadai bagi persetubuhan yang perlu bagi kesalahan ugut. Oleh itu, saya tidak bersetuju dengan hujahan pengguam bela untuk isu ini. Dalam kes Muhammad Rozaini bin Mislan lawan pendakwa raya tahun 2017, Mahkamah telah menerima laporan perubatan sebagai keterangan sokongan kepada dakwaan mangsa di Rogol yang menyatakan terdapat koyakan baru dan koyakan lama adalah disebabkan dan koyakan lama pada faraj mangsa pada kedudukan pukul 3, 5 dan 6. Koyakan tersebut adalah disebabkan kemasukan objek tumpul seperti alat kelamin lelaki dan dalam kes Tasman bin Baharudin lawan pendakwa raya tahun 2011, Hakim Rayuan memutuskan bahawa laporan perubatan merupakan keterangan sokongan yang kukuh untuk membuktikan berlakunya perbuatan seks. Sungguh pun saksi pendakwaan SP2 Dr. Megat tidak menyatakan secara perinci semasa sesi pemeriksaan saksi bahawa koyakan tersebut adalah disebabkan kemasukan alat kelamin OKT. Beliau dengan jelas menyatakan koyakan tersebut adalah berpunca daripada kejadian Rogol. Oleh itu, Mahkamah mengaplikasikan Seksyen 114 Akta Keterangan 1950 dengan beranggapan bahawa koyakan tersebut adalah disebabkan kemasukan alat kelamin OKT. Anggapan ini juga bertepatan dengan keterangan mangsa yang berasa sakit dan kemaluan mangsa hendak koyak semasa OKT merogol mangsa. Dalam kes Antonius Bennett lawan pendakwa raya tahun 2018, keberadaan koyakan lama telah menyebabkan kehadiran koyakan baru sukar untuk dikenal pasti kerana keadaan selaput dara yang agak anjat. Dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Malik Rizwan bin Cik Hassan tahun 2014, Hakim telah memutuskan ketidakhadiran air mani dalam faraj mangsa adalah tidak penting untuk mensabitkan mangsa bagi kesalahan rogol dan keadaan itu tidak bermaksud tiadanya kemasukan kemaluan OKT ke dalam faraj mangsa. Mahkamah mendapati bahawa SP1 adalah seorang saksi yang boleh dipercayai dengan izin kredibel dan keterangan SP1 adalah konsisten dan telah diterima oleh mahkamah ini. Keterangan yang diberikan oleh SP1 adalah begitu meyakinkan dan boleh dipercayai dengan izin unusually convincing. SP1 telah menerangkan fakta kes dan kronologi kejadian rogol dengan baik sekali dan konsisten dalam memberikan keterangan. Keterangan SP2 adalah kukuh dan begitu meyakinkan dan tidak memerlukan apa-apa keterangan sokongan. Keterangan SP1 telah disokong sewajarnya oleh keterangan saksi-saksi pendakwaan dan keterangan dokumentari yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Mahkamah telah mendapati SP1 memahami maksud sumpah dan bercakap benar dan mahkamah telah membenarkan SP1 memberi keterangan secara bersumpah. Semasa memberi keterangan di mahkamah, SP1 bukanlah seorang kanak-kanak dalam usia mentah bagi maksud Seksyen 133A atau keterangan 1950. Mahkamah mendapati bahawa pembelaan OKT adalah penafian semata-mata dan mengenai isu mati pucuk. Isu tersebut merupakan satu pembelaan yang difikirkan terkemudian dengan izin afterthought oleh OKT serta tidak mempunyai apa-apa merit. Keterangan OKT sahaja adalah tidak memadai
untuk membuktikan keadaan mati pucuk yang dialami oleh OKT tanpa disokong oleh keterangan perubatan atau doktor yang merawat OKT. Dalam laporan perubatan OKT yang menyatakan beliau menghidap penyakit angin ahmad juga tidak melaporkan secara jelas bahawa kesan sampingan penyakit angin ahmad ialah mati pucuk. Setelah menimbangkan keseluruhan keterangan pihak pendakwaan dan juga pembelaan tertuduh dan hujah-hujah yang diberikan di mahkamah ini, mahkamah memutuskan tertuduh telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Mahkamah bersetuju dengan hujahan pihak pendakwaan yang telah berjaya membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah. Mengenai hukuman, mahkamah merujuk kepada beberapa kes duluan yang melibatkan kesalahan merogol perempuan bawah umur 16 tahun. Dalam kes dakwa raya lawan Muhammad Iskandar Ismail tahun 2016, Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan 1 subatan. Dalam kes Muhammad Nasril bin Muhammad Hamidi lawan dakwa raya tahun 2020, Mahkamah Tinggi Taiping telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 6 kali sebatan. Selain itu, dalam kes pendakwa raya lawan Gunawan bin Salim tahun 2015, Mahkamah telah mengekalkan hukuman Mahkamah Session bagi 8 tahun penjara dan 5 kali sebatan. Mahkamah ini mengambil kira keadaan kesihatan OKT yang mengidap penyakit angin ahmad dan impak kesan kejadian rogol ini terhadap mangsa. Oleh itu, Mahkamah mensabitkan Ibrahim bin Tanaki bagi kesalahan merogol Nur Aspalela binti Fatura dan Mahkamah menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan 7 kali sebatan. Hukuman tersebut adalah sedipal dan munasabah. Sekian saja alasan penghakiman saya. Sidang mahkamah ditangguhkan. Sekian, terima kasih.